A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain tak bukan untuk kita terus memikul tanggungjawab dan amanah kita sebagai hamba Allah, untuk kita teruskan setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, dan salah satunya adalah untuk terus kita bekalkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan membawa 1001 rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bertemu lagi di dalam edisi 23 Julai 2021 bersamaan 13 Zulhijjah 1442 Hijriah, hari Jumaat. Mudah-mudahan dengan datangnya kita hari Jumaat ini kepada diri kita, maka bertambah-tambah lagi lah kebaikan dan juga pahala buat kita bersama sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, sebelum mana kita nak mengetahui apakah tajuk perbincangan kita pada pagi ini, apakah silibus perbincangan kita pada pagi ini, ayo sama-sama kita alihkan sejenak pandangan kita di layar skrin pada saat ini tentang penularan terkini, fakta ataupun statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam terdapatnya sebanyak 13,034 kes baru telah pun dicatatkan, dan sebanyak 13,009 kes merupakan kes tempatan. Dan ini menjadikan jumlah kes aktif dan juga keboleh jangkitan sebanyak 142,051 kes. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baru iaitu sebanyak 134 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia akibat daripada pandemik ini sebanyak 7,574 kes. Kami daripada barisan kru produksi rancangan Tanya Ustaz mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan dan juga kesabaran buat kita bersama di dalam meneruskan kehidupan kita dan juga meneruskan perjuangan kita di dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, setiap hari kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan, dan pada hari ini kita akan teruskan lagi kesinambungan kita menerusi tafsir dan taranum, menerusi surah Az-Zukhruf daripada ayat 68 hingga ayat 71. Apakah di antara isi, apakah di antara cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kita pada pagi ini daripada ayat 68 hingga 71 daripada surah Az-Zukhruf ini. Dan insya-Allah pada pagi ini yang akan membincangkan, yang akan menerangkan dan juga mengajarkan kita tentang ilmu tarannum dan juga tafsir, iaitu bersama dengan kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukurillah. Masya-Allah, macam apa imam masjid Masjid Haramain Ustaz. Masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen, dan sekiranya ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan, boleh untuk juga menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, tanpa membuang masa lagi, sebagai permulaannya seperti biasa, menerusi silibus tafsir dan taranum, kita inginlah mendengar sedikit halwa telinga pada pagi ini, iaitu untuk memperdengarkan ataupun untuk sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita daripada surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat 71. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Terima kasih kepada Da'i Luqman kita, atau lebih mesra dengan panggilan Cak. Alhamdulillah. Penerbit, semua kru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya seronok pada pagi ini kerana semua kru bersedia sungguh awal, ya, masya-Allah. Abang-abang kameraman sungguh semangat, dan apatah lagi saya yakin yang berbahagia ayah, ibu, adik, kakak, abang, anak-anak yang sedang menonton di rumah sana, TV3, TV9, sedang berkobar-kobar nak mengetahui bicara Al-Quranul Karim pada hari Jumaat yang barakah ini, surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat yang ke-71 insya-Allah tabarakallah. Jadi jangan buang masa lagi, jom cepat kita buka surah Az-Zukhruf, ya. Kita buka surah Az-Zukhruf, kita cari ayat 68 ayat pagi ini, dan perbincangan pagi ini sangat menarik, masya-Allah tabarakallah. Kita mulakan dengan tarannum bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian kita terus masuk bayati Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita teruskan dengan maqam ataupun tarannum nahwand. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Kemudian kita terus masuk ke tarannum rast. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kemudian kita tutup dengan tarannum bayati balik. Yutafu alaihim bisifahim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhul a'yun wa antum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah itulah 4 ayat yang Allah bicarakan. Kalau kita lihat daripada ayat 68, kata Allah, wahai hambaku, kata Allah, tidak ada ketakutan atas kamu pada hari ini, dan tidak kamu akan berduka cita. Satu perkara, pujukan Allah Subhanahu wa taala, to whom Allah Subhanahu wa taala will say, "O my servants," kata Allah, "no fear will there be concerning you this day, nor will you grieve." Ayat 69. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka pun menyerah diri kepada kami. You who believed in our verses and were Muslims. Ayat yang ke-71 kata Allah, masuklah ke syurga kamu dan isteri-isterimu dalam keadaan digembirakan. Enter paradise, you and your kinds delight.
Dan ayat yang ke-71, akan diedarkan, diberikan, dikurniakan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, iaitu gelas-gelas yang besar, dan di dalamnya ada apa sahaja yang diingini oleh setiap diri dan yang menyedapkan pandangan, dan kamu di dalamnya akan kekal. Circulated among them will be plates and vessels of gold, and therein is whatever the soul's desire and what delights the eyes, and you will be abide therein eternally. Allah, kalau kita lihat, baca dalam bahasa Melayu sedap, tengok dalam bahasa Inggeris sedap, apatah lagi jika kita memahami bahasa Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pagi ini ada khabar gembira yang sangat banyak buat kita, insya-Allah, walau saat kita sedang diuji. Itu dulu untuk mukadimah, saya serahkan semula kepada Cak Da'i Luqman kita, insya-Allah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas pendahuluan dan juga mukadimah, dan juga memperdengarkan kepada kami daripada 3 jenis jenis taranum pada pagi ini, iaitu bayati, nahwan dan juga ras, di mana insya-Allah kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang ilmu taranum ni, perlulah kita berguru dengan guru-guru yang syadid, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, walaupun kita nampak ayatnya pendek Ustaz, tapi ingatlah Nabi SAW pernah bersabda, satu huruf kita baca Al-Quran itu Allah gandakan dengan 10 kali ganda. Bahkan pada pagi ini sudah semestinya lebih daripada 100 huruf. Maka pada pagi ini sahaja, pada pagi Jumaat penuh barakah ni, dah lebih 1000 kita telah mendapat ganjaran dan juga pahala pada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih. Kita nak teruskan Ustaz dengan nak raikan persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi persoalan yang pertama yang bertuah pada pagi ini adalah daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 68 bermaksud, wahai hamba-hambaku yang bertakwa, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Adakah maksud ayat di atas menyuruh kita supaya sentiasa menyerah diri, yakni husnuzon kepada Allah setelah melakukan setiap suruhannya? Jika nak dikira nikmat Allah begitu banyak berbanding amalan kita, memang kita tak layak ke syurganya. Namun Allah pernah berfirman, bertakwalah padaku sesuai dengan kemampuan kamu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan yang pertama oleh saudara Muhammad Faizal Ahmad. Ayat 68 yang seperti dinyatakan dalam perbincangan dan terpapar di skrin tadi. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang agung. Kita pun tahu 99 nama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya yang maha mengasihani hamba-hamba dia, ya. Dalam keadaan Allah itu basirun, kita belajar dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah melihat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba dia kena ingat satu benda, iaitu ihsan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila ketika Jibril Al-Amin datang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pada waktu itu sahabat terpegun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Al-Khattab Al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya. Bagaimana Jibril itu datang mendekati Rasulullah, mempertemukan dua lututnya dengan dua lutut Rasulullah dan meletakkan dua tangannya yang suci ke atas paha Rasulullah yang agung. Jadi kita lihat perlakuan dengan penuh akhlak. Nak bagi tahu apa? Dia nak tanya Rasulullah tentang Islam, iman, dan kita nak bicara yang ihsan yang ujung itu. Ketika itu para sahabat terpegun, ya? Dan Sayyidina Umar waktu riwayatkan hadis itu, dia bagi tahu kami rasa pelik kerana di saat dia bertanya, Rasulullah jawab, dia membenarkan jawapan Rasulullah. Sedangkan selalunya orang yang bertanya itu selepas orang itu menjawab, ya dia terima jawapan itu, tapi dia mengaku sadaqta, engkau telah membenarkan, dia membenarkan Rasulullah. Ihsan ini apa? Ihsan ini an ta'budallah, hendaklah kamu sembah Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, an takhshallah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu sedang melihat Allah. Illam takun tarahu,
Dan jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, sungguh-sungguh Allah sedang melihat kamu. Ya. Maka hamba Allah yang duduk di atas muka bumi ini, kerja dia buat yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Esok juga akan dipanggil namanya dengan panggilan yang baik. Cuba kita dengar elok-elok panggilan yang disebut tadi. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya. Dan tidak dipanggil dengan panggilan, wahai si penderhaka. Tak. Ya. Dipanggil dengan panggilan yang lemah lembut. Allah Subhanahu Wa Taala panggil. Jadi satu benda yang patut hamba mengetahui ialah Tuhannya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang inilah yang disebut oleh saudara bertanya tadi sebagai husnudzan, sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tutup menjawab soalan ini dengan satu bicara yang kami bicarakan sebelum bermulanya tanyalah Ustaz tadi. Apa? Manusia dengan manusia berbeda dengan manusia dengan Allah Sang Maha Mencipta. Manusia dengan manusia apabila satu orang takut kepada orang yang lain, maka dia akan menjauhi, dia akan pergi jauh. Dia tahu dia salah, dia lari. Saya jadikan metafora permisalannya seperti polis dengan orang yang buat salah. Ya, tak ada orang yang buat salah datang bagi tahu saya buat salah. Kecuali kes-kes tertentu dan Allah Maha mengetahui kenapa jadi begitu. Tapi secara ghalibnya kebiasaan dia akan lari. Beda Allah dengan manusia Sang Pencipta ini dengan yang diciptakan, bahkan diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim fi ahsani taqwim, ya. Allah panggil dengan panggilan yang sangat baik. Ya ibadi, wahai hambaku yang kukasihi. Ya. Sebab itu dalam surah Yasin yang dibacakan tadi di awal tanyalah Ustaz tadi dan bacalah hari-hari, ya. Apa dia disebut? Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, kata Allah. Sejahtera, sejahtera. Selamat, selamat. Jangan takut, jangan takut. Qawlan, satu ucapan, ungkapan, ya. Mir Rabbir Rahim, firman daripada Tuhan yang mencipta segala-galanya, dan Tuhan itu Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Masya Allah, Allah sayang kita. Kenapa kita tidak membalas kasih sayang Allah dengan menjadi seorang hamba yang baik? Itulah sebenarnya yang menjadi kewajiban kita. Jadikan hari ini, Jumaat dan seterusnya sebagai hari-hari yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, mesti tahu Ustaz, kita kadang-kadang bila melakukan kesalahan dengan manusia, kita akan lari. Ya. Tetapi bila kita melakukan kesilapan dengan Allah, Allah cuma minta kita bertaubat dan kembali kepada Dia. Allahu Akbar. Itulah sifat pemurah dan juga pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara Muhammad Faiz sebentar tadi. Jadi banyak lagi yang kita akan kupas, yang kita akan bincangkan. Kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Saudara betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik ataupun bersandarkan silibus tafsir dan taranum kita pada pagi ini menerusi surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat 71. Sekiranya saudara betul sekalian ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk mungkin bisa terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda di talian 1800 881 677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat saudara serumpun kita dari Brunei, Indonesia, Singapura dan seantero dunia yang sedang menyaksikan kita menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk sama-sama kita melaksanakan
tanggungjawab kita untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun menyebarluaskan dan berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini, bukan untuk simpanan kita semata-mata, tetapi juga untuk diberikan sebagai simpanan sahabat-sahabat dan juga setiap yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita nak meraihkan persoalan berikutnya, Ustaz, boleh? Silakan. InsyaAllah daripada sahabat Facebook kita, iaitu Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, pada ayat ke-68, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan orang-orang mukmin. Adakah ianya balasan kepada setiap amalan kebaikan yang dilakukan, dan adakah ayat ini juga menyatakan supaya kita bersabar dengan ujian dan hari itu sudah tiada lagi kesedihan dan kesempitan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Soalan daripada Pak Suli Ramli, soalan yang kedua. Ustaz. Baik, sebelum nak menjawab soalan Pak Suli Ramli ni, saya mohon untuk membetulkan bacaan yang tersilap tukar kedudukan huruf. Alhamdulillah, asyukrulillah, terima kasih ya Allah, banyak-banyak thank you Allah. Allah tegur kita walau duk murajaah punya banyak kali. Murajaah ni kita buat revision, ulang hafaz, ulang hafaz, ulang hafaz. Allah nak didik kita, ya. Saya nak betulkan bacaan. Kalau tadi saya baca sifah, terima kasih banyak-banyak Da'i Luqman yang sangat teliti. Beliau tadi dengan adabnya memperbetulkan, ya, memberitahu Ustaz tadi tertukar huruf. Masya Allah, jadi tanggungjawab saya untuk betulkan semula. Dia sifah tu pun ada maksud. Sifah maksudnya tamparan. Tamparan. Ya, ni sifah maksudnya apa dia? Plates, apa dia? Piring-piring, pinggan-pinggan. Saya betulkan insya-Allah. Kita baca dengan dia, peluang tu sebab nak bagi ada tarannum jaharkah. Kita baca tarannum jaharkah ni, dia tarannum yang we read with joy. Kita baca dengan rasa nada seronok, ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu 'alaihim bi shihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Kita dah betulkan, insya-Allah. Soalan yang dapat Suli Ramli tadi, ya, soalan yang kedua. Baik, apabila Allah Ta'ala sebut la khaufun alaihim, la khaufun alaikumul yaum, maaf, la khaufun alaikumul yaum. Ayat yang lain la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita baca, kita jumpa semua ni merujuk kepada satu pujian dan kata semangat Allah, ya, motivasi Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sabar hidup atas muka bumi ini. Ujian macam-macam ujian, ya. Siapa yang tiada ujian? Dunia ini tempat untuk manusia diuji. Apa tujuan ujian? Untuk kita meraih kejayaan yang lebih cemerlang. Ni nak dapat kerja hari ni, ya. Nak dapat pangkat hari ni. Pangkat itu apa dia? Daripada satu peringkat ke satu peringkat. Dulu-dulu orang sebut, mula-mula dia ambil penilaian darjah 5. Lepas tu dia ambil LCE, MCE, ya. Each High Certificate of Education. HCE kah? Tanya ayah-ayah kita. Semua ni ada ujian dia. Tak ada satu orang pun yang dalam konti ni tiba-tiba senang-senang ya dia masuk. Kat depan tanah tadi telah pun diuji. Apa dia ujian dia? Dia ambil suhu, ya. Betul ke datang ada tujuan? Betul ke pekerja media prima contohnya, ya? Ada kad pengesahan dan sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, metafora nak bagi faham ni, ya. Allah motivasikan kita. Kamu diuji ni bukan untuk menyiksa kamu, ya.
Ujian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, suratul Mulk, untuk Allah Subhanahu wa taala menentusahkan dan pembuktian bahawa kamu besok selayaknya mendapat anugerah daripada aku. Karena itu dikata pada hari itu, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku yang kamu dulu diuji pelbagai, hari ini tak ada lagi dah ketakutan padamu. Kerana apa? Hari ini bukan hari ujian lagi. Ya, hari ini adalah hari diberi kepada kamu suatu nikmat yang besar. Wa antum wala antum tahzanun, dan jangan kamu rasa sedih. Hari ini wala antum tahzanun. Jangan baca antum tahzanun dia jadi lain. Kamu sedih. La antum tahzanun maksudnya wala antum tahzanun, dan kamu tak akan rasa sedih hari ini. Jadi ujian tempuhilah. Jangan takut. Jangan takut nak duduk elok-elok ni diuji. Datang pandemik, kena tamat kontrak pula. Tu dia. Terus jalan terus, hashtag jalan terus. Jalan terus. Jangan takut, jangan bimbang. Setengah orang dia kata, habislah aku dah lah pandemik, nak buat apa? Allah ada. Huwa Razzaq, dia Maha memberi rezeki. Sebab itu kita kalau ada sedih apa, kena ada satu sifat, iaitu aku kena lawan kesedihan ini dengan mengukuhkan keimanan aku. Sebab itu orang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada kesedihan atas mereka dan mereka tidak pernah rasa takut-takut, tak ada. Jadi hari itu ialah hari pembalasan. Saya nak tutup jawapan ini dengan satu pesanan yang guru saya selalu sebut. Ya, ketika Rasul berpesan kepada Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman, hari ini, dunia hari ini, tempat ini ialah tempat untuk beramal. Tiada balasan padanya. Kerana kamu akan diberi balasan di hari atau di negeri. Tiada lagi amal padanya. Jadi, renung-renungkan, buatlah amal sekuat-kuatnya hari ini, sebanyak-banyaknya hari ini. Kerana ganjarannya kita akan perolehi di negeri yang tak ada lagi dah nak susah-susah. Semuanya datang dengan kesenangan. Wallahu a'lam. InsyaAllah bila mana kita diuji, hashtag bangkit, hashtag jalan terus Ustaz. InsyaAllah sidang untuk sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Pak Suli Romli kita sebentar tadi, dan insyaAllah sidang untuk sekalian banyak lagi yang kita akan buat bicarakan Ustaz. Baru kita sempat ambil satu soalan je untuk segmen ni. Jadi kalau nak tahu soalan-soalan dan juga perbincangan kita yang selanjutnya, terus kekal bersama kami dalam rancangan Tajal Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bergabung dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, sebuah taman-taman syurga yang kami bawakan ke rumah-rumah anda. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita juga di dalam syurganya yang sebenar, yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat yang ke-71 menyusul silibus tafsir dan taranum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sehingga ke saat ini sudah pun kita mendapat ilmu-ilmu yang baharu yang mampu untuk menjadi pedoman kehidupan kita, untuk bekalan kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kita terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom, ayuh sama-sama Ustaz kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, iaitu Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta semua kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 69. Bagaimanakah berserah diri yang dimaksudkan pada ayat ini? Adakah orang-orang yang taat pada jalan Allah dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala?
Dan soalan kedua, apakah pandangan ustaz ada orang hanya berserah diri kepada Allah tanpa berusaha, ikhtiar dan tawakal? Bagaimanakah sifat orang-orang yang percaya dan beriman dengan Al-Quran serta berserah diri kepada Allah ketika mereka menerima takdir qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya ketika menerima ujian, sama ada dalam kesedihan ataupun mendapat nikmat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan terjadi. Ustaz, sedikit tambahan Ustaz. Berkaitan dengan orang yang untuk persoalan yang kedua tu, berkaitan dengan ada segelintir yang tak nak ambil vaksin, yang tidak mahu berikhtiar dengan vaksin untuk memutuskan rantai COVID-19 ni Ustaz. Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih Da'i Luqman kita dan terima kasih Saudari Nur Dahlia Biru. Ada dua soalan sebenarnya menjadikan 4 dah jumlah dia. Dia tanya pertama, macam mana maksud serah diri, ya, orang taat pada Allah Taala tu macam mana dia ikhlaskan, macam mana? Dan yang kedua, apa pandangan orang serah diri tanpa ada usaha? Baik, kita jawab insya-Allah biiznillah. Ayat 69 ini, alladzina amanu, kata Allah, yang sedang baca ayat ni lah, kita lah ya, who believe in our verses. Dia percaya dengan biayatina, dengan apa biayatina? Tanda-tanda kebesaran kami. Ya, ayat-ayat Allah Taala itu bukan sekadar kena faham ayat yang printed Quran sahaja. Ada unprinted Quran. Ya, unprinted Quran itu dah disebut ayatullah, ayat-ayat keagungan kebesaran Allah yang dilihat di alam semesta ini. Ya, saya selalu Da'i Luqman dan semua yang sedang menonton, kalau melalui satu situasi keadaan panorama yang cantik, saya akan ambil gambar. Jadi sebab tu jangan duk asyik main game sayang kan. Pegang handphone baca Quran. Pegang handphone ready dengan kamera, ambil gambar. Kita post subhanallah, kita tulis subhanallah, tabarakallah, ya masya-Allah. Orang baca, orang tu pun dapatkan kebajikan Allah Subhanahu taala. Kita menyebabkan orang itu buat kebajikan, kita pun dapat saham kebaikan juga. Kenapa di situ juga ayat-ayat Allah. Siapa yang boleh buat ya dalam keadaan ruapannya air naik dikumpulkan banyak-banyak jadi clouds dengan izin, jadi awan, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu buat yang dahsyat ini. Tak ada makhluk yang mampu buat. Disebut juga lukisan alam. Ini juga disebut sebagai ayatullah, ayat-ayat kebesaran Allah. Sekarang orang dia tak faham. Saya pernah bawa satu tajuk di unprinted Quran. Dia kata, ustaz jangan bagi orang keliru. Quran semua dah ada dicetak ni, printed Quran. Ustaz sebut pula ada lagi kah? Ada juzuk-juzuk lain kah? Bukan, itu hanya bahasa yang mempunyai laras yang tinggi. Kerana itu sekarang kalau kita lihat Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan kita, dia ada jenis soalan yang disebut KBT, kemahiran berfikir aras tinggi. KBAT disebut. KBAT, kemahiran berfikir. KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Tak nak kita sekarang duduk fikir benda yang duduk depan kita ya. Kena fikir beyond the lens. Kalau kita duduk nampak lensa sekarang ni, kita nampak lensa, belakang lensa tu cameraman. Kita punya cameraman, juru kamera kita, abang yang serega hari ni bersemangat. Tapi di belakangnya tu ada apa? Ada jutaan penonton, 37 orang tu daripada Malaysia aja, 37 juta daripada Malaysia aja. Belum Singapura, Brunei, ASEAN dan seantero dunia. Maka begitu juga ayat kebesaran Allah itu kena lihat sedalam-dalamnya. Dan orang yang lihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, dia orang yang selalu, aku berserah diri ya Allah. Kenapa? Aku ni terlalu kerdil. I'm too tiny dengan izin. Tapi engkau maha agung ya Allah. Apalah sangat kebimbangan nak dibandingkan dengan keagungan Allah SWT yang Allah akan pelihara kita. Dan soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bagaimana jenis serah diri tanpa ada ikhtiar ya? Kita ni mesti ada usaha. Kerana itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yang sahihah, kita mesti yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah akan mensia-siakan orang yang menyerah diri. Allah Ta'ala yuhib, senantiasa saya kasih dan sayang dan suka orang yang serah diri bertawakal. Bahkan ada satu doa ya, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana, wahai Tuhan kami, alaika tawakkalna, ke atas Engkau lah kami serahkan segala urusan kami. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkau kami mohon taubat, tolong terima ya Allah ya perakuan kami ini bahawa kami salah, ampunkan kami. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami akan balik kembali ya. Maka jangan takutlah, jangan takut, jangan bimbang ya. Kita usaha mesti ada ya. Allahu Akbar. Orang kata, Ustaz, hari ini macam-macam ujian. Jalan terus. Saya suka bagi tahu macam tu. Ustaz, senang ya Ustaz. Jalan terus, jalan terus. Saya kata, saya pun kena uji lah. Ujian lagi dahsyat lah. Duduk elok-elok semua. Orang kata, cukup takat ni je Ustaz Rodi punya tugas. Kita doa, ya Allah, kurniakan kepada aku rezeki yang barakah, halal, melimpah ruah. Banyak doa tu kita sambung sikit. Seperti rezekinya anak burung gagak. Orang selalu tanya, anak burung gagak Ustaz? Tahu tak cerita anak burung gagak? Masa ada lagi? Boleh sambung lagi sikit? InsyaAllah ya. Burung gagak ni bila dia bertelur dan telur dia menetas, anak dia, bulu pahat anak dia, bulu yang awal-awal tu warna putih. Okay. Jadi dia tengok anak dia, pahal aku hitam kau putih. Tak kenal anak dia. Tak kenal anak ni. Dia kata, ni bukan anak. Kau bukan anak aku. Jadi datang dekat, dia kaih ke tepi tau. Datang sebelah sini, dia kaih ke tepi. Macam mana anak ni nak makan? Mak dia keluar cari makan, balik kenyang. Allah Ta'ala Maha Agung. Kerana itu Allah jamin rezeki kita. Ustaz Rodi bukan bersama dengan Olive House lagi. Jangan bimbang. Yang lain datang ke Ustaz Rodi lagi banyak. Masya Allah. Anak gagak tadi ni ya, datang belalang kat dia. Allah keluarkan daripada badan dia satu jenis hormon. Yang mana binatang-binatang suka mai. Dia patuk. Mai ramah-ramah dia patuk. Mai serangga dia patuk. Besar dia. Salin saja bulu pahat putih tu jadilah hitam, baru mak dia kena warna aku. Apa nak bimbang tuan-tuan dan puan-puan? Tapi syarat dia ada syarat. Wa kanu muslimin, dan naklah mereka itu satu ketika dulu di dunia mereka dah serah diri. Ya Allah, aku akan terus usaha ya. Balik aku akan dapat rezeki Engkau yang melimpah ruah. Sebab itu saya selalu bagi tahu kepada saya menyelia usahawan-usahawan yang beratus di bawah seliaan pejabat kami. Setiap hari saya kata, buka pintu, sebut, Ya Allah, Ya Razzaq. Aku keluar daripada rumah ini mencari rezekimu, Ya Allah, jihad, Ya Allah. Seperti mana tawakalnya seekor burung yang keluar, perutnya lapar, temboloknya kosong, tapi pulang dengan kekenyangan dan penuh temboloknya untuk diberi kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian satu pengajaran buat kita bersama. Tidak cukup hanya kita sekadar berikhtiar, berusaha, berdoa dan juga bertawakal sedangkan tidak berikhtiar. Tetap perlu disertakan dengan ikhtiar sebelum kita bertawakal kepada Allah Taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan juga mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari Nur Dahlia Biru kita sebentar tadi. Jadi sudah betul sekalian, banyak lagi yang kita nak buatkan, banyak lagi jawapan-jawapan yang kita nak dapatkan daripada persoalan-persoalan. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Jeda sebentar, kita kembali sebentar sahaja lagi dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi Allah SWT panjangkan usia kita hingga ke saat ini untuk kita sama-sama menelusuri ayat 68 hingga 71 daripada surah Az-Zukhruf. Jadi sudah betul sekalian, banyak yang kita bincangkan, kita bualkan pada pagi ini berkaitan dengan surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 71. Walaupun hanya 4 ayat, namun intipati dan juga kisah-kisah yang tersirat di sebalik ayat-ayat ini cukup banyak dan cukup menjadi satu pedoman dan juga ibrah buat kita bersama, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa hubungi kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita nak teruskan Ustaz persoalan berikutnya. Silakan. Daripada sahabat Facebook kita juga, daripada Puan Melur Ismail.
Assalamualaikum Ustaz dan Naim serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 70. Masuklah kamu ke dalam syurga kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Soalan saya, bagaimanakah sekiranya suami atau isteri tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mereka layak masuk ke dalam syurga bersama-sama? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu. Jangan kira ni Ustaz, kita dah pun masuki topik-topik yang menarik untuk kita bincangkan. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan kelima insya-Allah Kak Melur Ismail ni tanya bab pasang ni. Bagus. Tu kata pagi ni pagi Jumaat. Kan? Jadi bila cerita pagi Jumaat ini duduk dengan pasangan masing-masing depan TV. Kalau pasangan tu tak duduk depan TV, pergi tarik dia. Kita tak boleh lah, kita duduk dalam konti. Ya. Pasangan yang mungkin dia duduk tengok handphone, dia panggil abang, main duduk depan TV ni, abang nak baca Quran ni. Tak apa abang baca depan TV ni, kita tengok dia sembang bab pasangan ni. Yang ni boleh buat klip video yang cukup bagus insya-Allah biiznillah. Allah Taala sebut udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dalam syurga. Masuk. Siapa dia? Kamu saja kan? Dah. Wa azwajukum, dan isteri-isterimu. Takkan isterinya. Kalau orang perempuan tak termasuk ayat ni ke Ustaz? Masuklah sekali. Masuklah kamu dengan suami-suami kamu. Tapi kenapa dia sebut isteri dalam tu? Kenapa dia sebut azwajukum? Kenapa dia disebahkan dengan kum? Dia tak ini kunna. Dalam keadaan tuhbarun, seronok, digembirakan, ya, dalam keadaan ceria, diceriakan. Tuhbar ni diceriakan. Tuhbarun, kamu semua diceriakan. Hadirin rahimakumullah, dengar elok-elok. Kita hidup di dunia ni, jangan ingat seronok sendiri. Atau disebut SS. Dulu ada motor Yamaha SS kan. Syok sendiri, duk rem motor syok sendiri, tak sedap-sedap kena zaman. Syok sendiri. Jangan, kita kena seronok bersama-sama. Hari ni gembira dalam studio ni, jangan syok sendiri, syok panel dia. Panel kena fikir juga dia punya host, kena fikir cameraman, kena fikir semua orang dalam ni. Kerana itu kita semua akan dipertanggungjawabkan nanti, ya. Maka pastikan pasangan kita juga ada dalam tanggungjawab kita. Lalu orang akan tanya, Ustaz, macam mana kalau tak beriman sepenuhnya? Saya suka soalan tu. Dia kata tak beriman sepenuhnya, beriman sikit-sikit. Part time. Jangan, tak boleh. Beriman sikit-sikit ni tak boleh. Allah Ta'ala tanya kita, pilih kita dalam Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah tanya kita, adakah kamu nak beriman separuh daripada isi kitab, kemudian kamu kufur separuh daripada dia? Tak boleh, ya. Dia kena udkhulu fis silmi kaffah. Kamu masuk dalam menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu kaffah, keseluruhannya. Daripada aqidahnya, syariah dan akhlaknya, ini semua disebut ad-din, the way of life, dengan izin cara hidup. Ya, serah ke semuanya. Bila serah ke semuanya, esok hak masuk syurga bukan kita saja, bahkan kita memegang tangan pasangan kita masuk syurga sama-sama. Sebab itu daripada dunia dipesan suruh jaga keluarga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan maqam sikah, ya. أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang yang beriman, itu saya tak sebut tadi. Qu anfusakum, kamu jaga diri kamu semua, wa ahlikum, dan keluarga kamu, isteri, anak-anak, kaum kerabat kita, nara, daripada api neraka Allah. Dah kalau kita jaga di dunia ahli keluarga kita, dan kita jaga diri kita, kita jaga kita daripada kemurkaan Allah, maka inilah jawapan Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu masuk dalam syurga Allah dalam keadaan kamu dan pasangan kamu digembirakan,
digembirakan macam mana? InsyaAllah ada soalan yang boleh kita terangkan nanti insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, itulah di antara perkara yang Ustaz sebutkan. Kita sebenarnya tak naklah kita menjaga diri kita saja, tetapi Allah menyuruhkan kita untuk menjaga juga ahli-ahli keluarga kita daripada sesaan api neraka. Mudah-mudahan bila mana kita menjaga, kita semua akan dimasukkan ke syurga seperti mana janji Allah SWT menerusi ayat yang ke-70 surah Az-Zukhruf ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak raikan persoalan berikutnya Ustaz daripada Mak Etun. Assalamualaikum Na'in Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ayat 70 bermaksud, masuklah kamu ke syurga bersama pasangan-pasangan kamu yang beriman. Soalan saya, seperti kita tahu, syurga banyak tingkatan dan jarak antara tingkatan begitu jauh. Jika ditakdirkanlah suami isteri tidak sama tingkatan dalam syurga, bolehkah mereka berjumpa Ustaz? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mak Eton dari Semerah Padi Pokok Mangga Melaka. Satu soalan daripada isteri prihatin Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya seronok soalan daripada Mak Etun. Soalan yang ke-6 daripada Mak Etun. Bagus soalan ini. Ini kita panggil orang yang pintar ketika bertadabbur dengan Quran. Dia berinteraksi dengan Quran. Dia tanya dan Quran pasti jawab. Ya. Sebelum nak jawab soalan Mak Etun ni, saya nak share sikit lah. Nak jaga tu jaga macam mana? Ya. Nak jaga kita dan diri kita. Pertama, jaga akidah kita. Bagi akidah yang salimah, akidah yang selamat, akidah yang sejahtera, akidah yang betul, yang sahihah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang kita ikut Quran, ya. Kita ikut mereka yang mengikuti Rasulullah daripada ahli keluarga baginda, daripada para sahabat baginda, daripada ulama salafun salih, daripada walaupun ulama salaf, ulama mutaakhirin, dia ikut jalan yang Rasulullah tunjuk dan diikuti keluarga dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka kita ikut. Itulah dia yang kata serah diri. Serah diri. Hari ini ujian pandemik COVID-19. Jangan kata, apa ya Allah uji aku macam ni ya Allah. Dah. Jangan. Ya Allah, aku hamba. Cerita hamba ini apa dia? Terimalah daripada Tuannya. Dan Tuannya bukan makhluk. Tuannya ialah pencipta segala makhluk. Dan pencipta itu maha mencipta, tak seperti kita, ya, mencipta dengan kelemahan, terlupa ni, tak cukup skru dan sebagainya. Allah maha sempurna, Masya Allah, tabarakallah. Maka pastikan akidah nombor 1. Nombor 2, jaga syariat kita. Apa perbuatan kita, cara hidup tu bagi sahih. Semayang subuh pagi ni seronok, semayang subuh sebab apa? Nak masuk konti, seronok. Dapat baby, seronok. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak doa, u'idzuhum bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Ya Allah, dilindungi dengan Engkau ya Allah akan segala-gala daripada kejahatan dan empunya hasad, kepada Da'i Luqman, isteri dan anak-anaknya, amin ya rabbal alamin. Ya, seronok. Maka semayang subuh daripada 2 rakaat jadi 6, boleh tak? Tak boleh. Seronok punya bersaing. Seronok. Bagi 6 rakaat 3 salam. Tak boleh 2 rakaat lah. Buat 3 rakaat, 6 rakaat 1 salam, haru biru. Paling banyak yang kita tahu pun 4 rakaat 1 salam. Jangan, tak boleh. Syariat mesti betul. Saya Ustaz punya bersyukur nak bagi tahu Ustaz, saya puasa 24 jam. Syariat siapa ikut ni? Puasa ikut. Terbit saja fajar, jangan makan, jangan minum, dan perkara yang diharamkan tak dibenar buat. Berbuka bila? Masuk malam. Minumlah. Masuk maghrib syar'i. Masuk, minumlah, makanlah, beribadahlah. Ini syariat betul. Yang ketiga, jaga akhlak kita. Akhlak tak sama dengan moral. Jumpa orang tak kira siapa, semua nak beluk. Tu dia. Tak boleh. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala, ni yang saya kata hikmah di sebalik kejadian yang berlaku, ujian, ya. Dulu hak jenis suka beluk orang, tak kira siapa jumpa. Bini orang, bini dia. Sudah. Ya. Semua dia nak sapu cium semua. Tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Ya. Engkau. Dia. Daripada jauh saja. Itu pun tanda hormat kita. Senyum pun tak nampak dah duduk dalam face mask ni. Maka nak jawab soalan tadi, Mak Etun tadi tu. Macam nak jumpa tu. Nak jumpa dalam syurga, Ustaz. Satu benda Mak Etun ingat. Bersangka baiklah dengan Allah daripada segala persoalan kita yang haru biru dengan diri kita. Tak apalah, hari ni tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, jangan pergi mana-mana, duk tunggu tengok nah.
Cuba tak ada, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Tahu. Aku duduk syurga atas, laki duduk syurga bawah, jenuh lah tak boleh jumpa. Tak ada lift tak lah. Yang ni seronok. Baik, bila kita duduk dalam syurga ni, satu benda yang kita kena ingat, mintalah dengan Allah, Allah perkenankan. Sebab tu ahli syurga dia boleh syafaatkan orang yang duduk dalam neraka. Mudah-mudahan timbullah soalan tu kesiap lagi, tapi saya nak fokus kat Mak Itun kita ni. Bila dia duduk di dalam syurga, dia minta dengan Allah, ya Allah, aku nak lihat suami aku nak jumpa dengan suami aku, dia duduk dalam syurga bawah pada aku ni. Maka Allah akan izinkan, jangan bimbang. Allah akan izinkan, dan permintaan ahli syurga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Tapi orang tanya, ustaz, kok mana pun ahli neraka hak beriman masuk syurga juga. Saya nak tanyalah, hadirin rahimakumullah, tuan-puan boleh bertahan ke kena cucuk dengan jarum yang bukan kata cucuk masuk penuh, dah sikit je hujung-hujung jarum tu saja, dan cucuk pula banyak kali, boleh tahan tak? Boleh tahan, tuan-tuan. Nyamuk yang datang duduk berdendang di telinga pun kita bakar habis kelambu, tu istilah dia, ya. Maka janganlah cuba-cuba nak rasa azab Allah SWT tak terperi dan tak mampu kita merasainya. Minta dengan Allah dengan kebaikan. Duduk dalam syurga, duduk laki duduk syurga bawah, atau apa nama, laki aku duduk syurga atas, ya Allah, dia duduk rasa dia masuk syurga dah. Dia rasa dia masuk syurga dah, tapi laki duduk bawah, tak apalah, bagus, husnuzan dengan Allah. Ya Allah, aku nak jumpa suamiku, ya Allah. Allah perkenalkan, husnuzan dengan Allah, pasti Allah akan melakukan yang terbaik untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, tidak ada masalah. Duduk dalam syurga nanti, kita nak minta apa pun, Allah SWT akan perkenankan. Tapi yang penting, masuk syurga. Pastikan kita punya kehidupan kat dunia ini mampu menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tiada langsung kesengsaraan, insya-Allah. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Mak Itun kita sebentar tadi. Jadi sidang putuskan, Ustaz, sedikit Ustaz tambahan berkaitan dengan Ustaz tanya tadi tu, berkaitan dengan kan kalau sahabat ni boleh tarik sahabat lain daripada neraka masuk ke syurga. Macam mana pula kalau seorang, contohlah suami masuk syurga, isteri tak masuk syurga, ataupun yang sebaliknya, adakah boleh menyelamatkan pasangan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan ketujuh daripada Da'i Luqman kita, Cak kita, bolehkah bini dalam syurga ni, laki tak masuk juga? Ada satu hadis panjang riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain cerita tentang ahlu syurga yang boleh bagi syafaat kepada ahlu neraka. Ada. Tetapi ada prerequisite dengan izin, ya. Apa dia tu? Prerequisite dengan izin apa dia? Dia ada prasyarat dia. Prasyarat dia apa? La ilaha illallah. Kena ada ya, tiada Tuhan yang selayaknya disembah, hanya Allah Ta'ala, iaitu disebut iman. Walau iman itu berat jika ditimbang hanya seberat zarrah sekalipun, dia akan masuk syurga. Ahli syurga akan memohon dengan Allah, ya Allah, di mana saudara kami? Dia berlari masuk dalam syurga, seronok ni masuk, ya Allah, Masya Allah. Tak tahu, tak tergambar sebenarnya. Ni hanya satu analogi nak cerita. Lalu dia tengok, mana suami aku, ya Allah, yang selalu kalau aku bangun pagi, ya kadang-kadang tak ada bangun lagi, terkena seruan berdengkur, dia pun bangun tahajud dah tengah malam sebab terkejut. Mana ya Allah? Mana suami aku yang selalu kalau di meja makan dia suapkan aku, ya Allah? Mana suami aku yang aku waktu baby kecil-kecil dulu, dia bangun malam-malam duduk dukung baby, ya. Tengok baby senyap, tak nangis, kenapa ya? Oh, suami dukung. Mana ya Allah? Mana suami aku yang keluar mencari, berjihad fi sabilillah, cari rezeki yang halal lagi barakah? Mana dia ya Allah? Tolonglah. Allah Ta'ala kata carilah. Cari-cari tak jumpa. Tengok-tengok ada dalam daftar ahli neraka. Ini analogi cerita. Daftar ahli neraka. Maka Allah berfirman, pergi kamu ke dalam neraka. Angkat dia daripada tenggelam dalam siksaan itu. Bawa dia ke dalam syurga. Aku meredai dia. Allah. Masya Allah. Tapi semua kena ingat, ya. Jangan syirik dengan Allah. La tusyrik billah syai'ah. Sedikit pun jangan syirik pada Allah. Pastikan kita sentiasa duduk dalam golongan yang pesan kepada kita istighfar, minta ampun dengan Allah, ya, besarkan Allah, dan sentiasa ingat bahawa satu jalan yang terbaik jika kita tersasar ialah
pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, mudah-mudahan dengan jawapan Ustaz tadi itu memberikan semangat kepada kita sebagai ahli keluarga, sebagai suami, sebagai isteri, untuk sama-sama kita nak membantu, sama-sama untuk kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kedua-duanya mampu untuk berada di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk Ustaz, untuk para ahli, para penonton, semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan pasangan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita sebenarnya ingin menabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi seperti biasalah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut perbincangan kita pada pagi ini, jangan lupa untuk saksikan di TV9 Extra eksklusif 30 minit sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang bertemu sekalian, kembali kita bersama-sama di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, di siaran di TV9 Dekat di Hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan keberkatan oleh Allah SWT. Tambahan pula, hari ini merupakan hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana pada hari ini terdapatnya satu tempoh waktu yang dimustajabkan doa, dan juga ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda SAW, barang siapa yang memperbanyakkan selawat ke atas kepada hari Jumaat, maka layak baginya untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita memperbanyakkan doa amalan ini, mudah-mudahan hari-hari kita sentiasa diceriakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita masih lagi di dalam perbincangan kita menerusi silibus tafsir dan taranum, menerusi surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga 71. Alhamdulillah, sepanjang kita bersiaran 1 jam 30 minit sebelum ini, telah pun kita mempelajari daripada ayat 68 hingga ayat ke-70. Jadi kita nak teruskan lagi pengajian kita menerusi ayat yang terakhir pada pagi ini, dalam ayat yang ke-71. Jadi Ustaz, dan kita nak raikan ayat ini dengan persoalan berikutnya. Silakan. Daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 71. Soalan saya berkenaan penghuni syurga akan diedarkan dengan pinggan-pinggan emas berisi segala hidangan dan minuman dari pelbagai arah bila-bila masa berkehendak. Adakah ini bermakna penghuni syurga akan sentiasa berada dalam keadaan lapar dan dahaga, sedangkan keduanya adalah sifat kekurangan yang tidak wujud di dalam syurga? Terima kasih Ustaz. Satu soalan kebat Ustaz. Sila Ustaz. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jawab soalan ni cantik sebab Kak Intan Zurina Abdul Razak ni dia tanya ahli syurga tu dia ni akan sentiasa lapar, dahaga, asyik teringin manjang. Dan ada tak sifat-sifat yang maksudnya kekurangan tu tak wujud dalam syurga? Cantik ya. Seronok saya nak jawab soalan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, khusus Kak Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya. Sebelum nak pergi lanjut, saya nak minta kita sekarang ni, tadi bila beralih TV3 ke TV9 dia drop. Baru naik balik 1.1K, 1,100 orang. Yang tu yang menonton di FB Live. Saya mohon jasa baik untuk like, komen dan share bagi naik lagi rating ni jadi 10,000 insya-Allah. Bismillah husnuzan ya. Dan kempen kawan-kawan, jom tengok sebab dia yang akhir itu yang merupakan suatu benda yang lebih lazat sekali. Save the best for the last. Yes, sebab itu kalau kita minum kopi ya, manisnya duduk kat ujung. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Jadinya cerita ahli syurga pada ayat 71 itu adalah berbeza dengan apa yang ada di dunia.
Sedari yang bertanya tadi, Kak Intan Zurina Abdul Razak ini, bila masuk syurga nanti, saya pun tak tahu nak cerita sebab saya pun tak pernah masuk syurga lagi. Tak pernah lagi. Yang pernah masuk syurga yang ceritanya ialah Nabi besar kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbanyakkan selawat hari ini, hari Jumaat, dan kita doa, ya Allah, semua yang sedang menonton ini jadikan mereka orang yang kukuh, kuat, dahsyat, tinggi, hebat imannya, dan dihimpunkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di syurga nan abadi. Amin ya rabbal alamin. Masuk syurga nanti, kita akan nampak kapet yang kita tak pernah tengok di dunia. Kita akan nampak kerusi-kerusi, singgah-sana agung yang tak pernah kita lihat di dunia. Bahkan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yutafu, akan diedarkan, diberi kepada mereka dengan penuh penghormatan oleh bidadari-bidadara, pelayan-pelayan di syurga. Yutafu alaihim bisihafin, dengan piring-piring, pinggan-pinggan bekas-bekas, ya, yang ada dia juga di atasnya itu akwab, piala. Dibahasakan dengan bahasa piala tu maksudnya apa? Minuman yang dituang dalam gelas yang cukup besar, lebih besar daripada mak lagi. Disebut piala tu, ya, disebut di dalam Al-Quran, ya, wa akwabin, dan piala-piala min zahabin, ayat sebelumnya, daripada emas. Emas tu bukan emas di dunia, bukan emas 999, bukan emas 916, bukan emas 885 dan segala-gala berkarat-karat, tak ada karat, tak ada. Emas itu emas syurga yang tak sama dengan emas dunia. Dan makanan di syurga tak sama dengan makanan di dunia. Walaupun buah-buahan syurga yang difirmankan Allah dalam Quran ada di dunia, tetapi di syurga itu kualitinya lebih dahsyat, sebab Allah gantikan segala-galanya menjadi lebih baik. Kalau sama rugi lah. Sebab apa? Sama aja pun. Bahkan di syurga nanti tak ada orang-orang tua. Ini ada dalam cerita gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mak saudara dia, ya. Tak ada orang tua. Sebab apa? Semua sweet 17 semua. Kerepot what kata orang utara. Berkedut-kedut tu tak ada. Semua sweet 17, saya ulang dengan izin. Umur remaja semuanya. Gebu-gebu, licin ke semua. Masya Allah, jerawat-jerawat Krakatawa tak ada dah. Sebab itu tak sama syurga dengan dunia. Dan siksaan pun dahsyat. Siksaan di dunia tak sama dengan siksaan di akhirat. Orang yang menyiksa orang di dunia, menzalimi orang di dunia, ya, orang yang menyakiti orang di dunia, dah akhirat esok lagi dahsyat sakitan dia, ya. Orang yang di dunia pegang hak orang, tak serahkan hak orang, ya, hutang tak bayar, tu dia terasa dah orang. Yalah, dah senang lenang, kenapa tak bayar hutang? Saat sekarang ini orang yang bagi hutang kat dia tu, dulu dia senang, sekarang dia susah. Dia bisnes, mungkin ada ujian Allah Ta'ala. Orang yang berhutang tu sekarang ni dia kerja dapat gaji tetap, setiap bulan masuk kata anak muda, maka bantulah. Contoh, ya, dia di atas muka bumi ni dia pegang hak orang. Dulu dia duk cerita dia berniaga bagus, elok apa semua, tapi untung orang dia tak bagi, reward orang dia tak bagi. Besok reward yang dia tak bagi tu akan jadi siksaan berapi kepada dia. Contohlah nak cerita bagi. Reward ni apa dia? Ganjaran yang patut orang tu dapat kerana dijanjikan, ya, untuk dia dapat di dunia ni. Maka dalam keadaan susah ni orang pergi minta, aku dah tak ada kerja dah, tak ada gratuiti untuk aku dulu. Tak ada untuk hang, tak ada. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Jadi di dunia ni benda jangan bagi sama di akhirat esok. Kita soalan kebat ini ialah benda equal tu untuk akhirat dia tak macam tu, dia lebih besar. Sama tu tak ada. Dia lebih baik. Kalau nikmat pun nikmat yang lebih baik, siksa pun siksa yang lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa mencari murka sedangkan di saat itu ada rahim kasih sayang Allah? Kenapa mencari tuba sedangkan ada madu di hadapan anda? Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itu adalah yang dikatakan Ustaz, sebenarnya kita tak boleh nak samakan apa yang kita nampak dekat dunia ni, kita nak samakan dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat. Kalau kita rasa seksa kat dunia ni dah pedih, seksa di akhirat itu lebih pedih. Dan juga sekiranya kita rasakan nikmat dekat dunia ni satu benda yang cukup manis, itu akan dirasakan lebih manis sekiranya kita ditakdirkan ke dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang betul sekalian, kita nak berehat Ustaz. Baik. Sekali lagi insya-Allah, jadi sidang betul sekalian, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membincangkan berbual berkaitan dengan topik kita daripada surah Az-Zukhruf ayat 68 hingga ayat 71. Walaupun ayatnya hanya 4 tetapi pelbagai perkara dan juga pelbagai topik yang kita dapat bincangkan menerusi 4 ayat ini. Jadi terima kasih kepada Yang Bagus Ustaz sebab memberikan penerangan kepada kita pada pagi ini tentang dan juga penjelasan secara tulus dan juga secara khusus berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan lagi lah persoalan daripada sahabat-sahabat kita ni di dalam saki-baki masa yang ada ni, insya-Allah. Daripada soalan berikutnya daripada Puan Baizura Mazlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ayat 71, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam syurga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Adakah ayat ini menerangkan di dunia apa yang diharamkan itulah yang nafsu suka, namun di syurga nanti apa sahaja yang nafsu suka semuanya dibolehkan tanpa batasan dan larangan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ustaz, tambah sikit Ustaz. Ya. Adakah nafsu masih ada dalam syurga Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada soalan tambahan di samping soalan Kak Baizura Mazlan tadi, iaitu di syurga ada nafsu tak? Dan soalan Kak Baizura tadi, adakah benda yang haram di atas muka bumi ini esok boleh? Baik. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nombor wahid, Arab sebut rakam wahid, nombor awal disebut. Nombor satu sekali kena fikir sungguh-sungguh ya, bahawa Allah Subhanahu wa taala inginkan yang baik-baik saja. Kerana itu disebut ihsan. Sembah Allah seolah-olah kita nampak Allah. Nampak tak? Tak nampak. Maka fa illam takun tara fa innahu yarak. Dia sentiasa melihat kamu. Itu mawa maksud perilaku kita di dunia kena jaga. Satu benda ni kena fikir dan dicambahkan, bukan dipecahkan, bahkan dicambahkan fikiran itu bagi luas. Jika di dunia benda itu tidak disukai Allah, akhirat besok Allah tak suka. Allah tak suka. Jadi kita kena faham benda baik di dunia, akhirat esok pun akan jadi lebih baik. Benda tak elok di dunia, akhirat esok akan jadi lebih tak elok. Apabila kita duduk faham kata di atas muka bumi tak boleh berzina, akhirat esok boleh berzina ke? Dah, tetap diharamkan. Habis tu Ustaz, yang boleh minum arak mai ikut mana pula? Ini satu perbincangan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Ialah arak yang mana istilah sahaja pada lughah bahasa pada mulut manusia sebut arak. Ustaz jangan bagi kami pening. Tak, tanyalah Ustaz biar tahu dan jangan keliru. Pernah ke Kelantan tak? Kelantan Darun Naim. Pernah tak? Kelantan daripada segala hok dia berjual tu, ada satu kita akan jumpa dia sebut tuak. Tuak. Ni Dr. Luqman sedap ni kalau kita tanya bab Kelantan. Tuak. Dia tulis situ tuak, air tuak. Sudah. Mabuk kita mengaji tuak ni mabuk Ustaz, haram Ustaz, tak boleh Ustaz. Apa boleh berjual pula tuak. Bahasa dia saja tuak sebab dibuat daripada nira ya. Dibuat daripada nira. Istilah dia tuak. Tapi minumnya adalah halal. Tak ada masalah. Sama juga arak tu pada bahasa saja dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga minuman yang lazat. Nak sebut manis pun saya tak berani sebut. Manisnya macam mana, lemaknya. Sebab itu disebut, faham betul-betul pada ayat yang ke-71 tu disebut wataladzul a'yun, tengok pun sedap dah. Yang menyedapkan pandangan mata. Tengok pun sedap dah. Di dunia tak boleh pakai sutera, akhirat boleh, esok boleh pakai, disebut daripada harir, sutera. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka fiha fil jannah adalah harir, daripada sutera. Sutera yang bagaimana? Sutera dibuat daripada benang, benang ulat sutera tu kan? Bukan. Sutera yang lebih dahsyat dan lebih baik, maka dihalalkan. Emas dunia kot Ustaz. Perak dunia kot Ustaz. Aurum dan argentum. Dah. Itu nama-nama sifat dalam bidang sains ya, yang duduk dalam jadual berkala. Dah digantikan dengan yang lebih baik lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Dan adakah ahli syurga itu ada nafsu?
Cuba kita tengok tu, wa fiha ma tashtahihil anfus. Dalam syurga tu ada benda yang diteringinkan dia oleh setiap manusia yang masuk dalam syurga pada waktu tu. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah disebut ayat 20-21 ahli syurga dia makan apa? Dia makan buah-buah dulu. Lepas tu dia makan apa yang dia teringin daripada daging burung disebut. Bila ada perkataan teringin itu, dia datang daripada satu manifestasi keinginan asal daripada apa? Nafsu manusia. Maka tetap ada, tapi didorongkan semuanya tayyibat, yang baik-baik semua, benda yang elok-elok semua, dan benda yang tiada memudaratkan. Jadi kena faham. Bahkan kalau nak tanya lagi, dalam syurga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa naza'na, dan kami telah cabut ma fi sudurihim, apa yang ada dalam dada-dada mereka, min ghillin, daripada rasa cemburu. Tak ada dah. Dalam syurga nanti, kalau di dunia ni isteri kita balik bergurau dengan dia, abang bawa balik madu untuk ayang, terbanglah segala harta beradak di dapur. Tapi lepas habis dia baling, kita beritahu, abang bawa balik madu yang mana lebahnya menghisap bunga-bunga habbatus sauda, madu ni mahal untuk ayang. Kenapa abang tak cakap dari awal? Abang perempuan macam tu lah kan. Habis dia mengamuk reban rumah, baru dia kata, kenapa abang tak cakap? Kita lah salah bahasa ya. Tapi kalau betul lah bawa balik madu tu daripada pasangan wanita, dia pun tak suka, tapi akhirat esok dia jadi penghulu kepada para isteri. Ya. Dan bidadari penuh keliling dan duduk berteleku sambil menghadap aku engkau. Tak ada lagi dah nak gaduh-gaduh. Bahkan boleh saya ibaratkan pakat bergurau senda adik kakak seronok ya. Kerana apa? Penuh dengan nikmat dan tiada lagi kacau bilau. Bahkan ahli syurga tak ada kentut, tak ada peluh, tak ada gatai, tak ada bersin, tak berak, tak kencing. Habis itu makan pikuk mana? Allah Ta'ala yang maha mengaturkan. Masuk dalam syurga dulu baru kita tahu. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi maksudnya sini Ustaz, apa yang Allah tak suka berlaku kat dunia tetap tak akan berlaku dekat syurga. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz ada persoalan yang ditanya pada saya ni berkaitan dengan LGBT. Dia pun tanya dekat syurga boleh buat tak LGBT? Maksud dekat sini Ustaz dah pun menjawabnya, apa yang tak diizinkan dekat dunia maksudnya dekat akhirat juga tidak akan diizinkan. Mudah-mudahan menjawab persoalan dan juga memberi pencerahan buat kita semua insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik ke persoalan berikutnya Ustaz boleh? Baik. Daripada saudara Ramli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, pada ayat ke-71, adakah pada hari akhirat kelak seseorang yang memasuki syurga Allah hanya menggunakan segala kelengkapan semata-mata dari emas sahaja? Dan adakah sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang penggunaan bekas-bekas yang diperbuat dari emas ketika di dunia ini, walaupun bagi mereka yang mampu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Ramli Ali tanya kepada kita ya. Baik, dia apa yang ada di syurga tak akan ada seumpama sepertinya di dunia. Baik daripada sekali emas atau sebagainya. Para ulama kita mengajar kita dengan beberapa jenis kaedah. Antaranya dia guna kaedah metafora, analogi dan sebagainya. Dan macam-macam jenis daripada pedagogi dia, andragogi dia dan sebagainya, metodologi yang diajar. Semua ni nak bagi manusia faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Agung. Itu nombor satu. Maha Agung Allah Ta'ala cipta syurga lebih dahsyat daripada apa yang ada di dunia, dan cipta neraka pun lebih dahsyat daripada segala kesengsaraan dunia. Maka kita bila kita melihat keadaan begitu, akan datang persoalan-persoalan yang pelik-pelik di dalam minda kita. Satu saja yang kita kena ajar minda kita, ajar dan didik, tarbiyah diri kita, ialah tiada yang tidak baik di dunia ini akan dibenarkan berlaku di dalam syurga. Dan tiada yang baik di dunia ini akan ada berlaku nanti di dalam neraka. Faham elok-elok? Orang-orang yang menyerah diri dengan Allah di dunia adalah padanya kesengsaraan ya. Tapi dia buat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat kembalinya adalah syurga. Syurga. Dihilangkan segala kesengsaraan. Ya. Karena itu perangai-perangai tak senonoh seperti ditanya tadi LGBT dan sebagainya. Di atas muka bumi ini pun nampak tak senonoh. Di dunia
akhirat esok lagi-lagilah tak senonoh. Dan takkan ada perangai orang tak senonoh di dalam syurga. Sebab itu guru kami pernah berkata, sama-sama ahli syurga ya tidak bergaduh di dunia. Yang ni sangat unik. Ya, sama-sama ahli syurga, saya ulang ya, tidak akan bergaduh di dunia. Artinya orang itu jika dia sayang Rasulullah, dia tak akan berkelahi dengan Rasulullah. Orang itu dia sayang orang yang ikut perangai Rasulullah, dia tak akan berkelahi dengan orang yang ikut perangai Rasulullah. Kenapa? Malu esok nak jumpa Rasulullah, ya, bergaduh dengan orang yang ikut perangai Rasulullah. Faham elok-elok. Ya. Begitu juga orang yang bawa perangai Abu Lahab, bawa perangai Abu Jahal, bawa perangai Firaun, ya, dia pun akan rasa, takkan aku nak jumpa dia esok ni di dalam syurga. Tentu aku akan jumpa juga dia di dalam neraka. Jadi jangan bawa perangai-perangai itu. Kerana esok balasan dia lebih buruk daripada itu. Dan kalau kita cuba menjadi ikhlaskan diri, ikhtiar jadi mukmin yang baik, maka ganjarannya akan lebih baik daripada itu. Cerita tentang emas tak dibenarkan di syurga, adakah esok itu akan diberikan kepada kita? Kita nak kena jawab dengan tamthilan juga. Sekarang ni dengan izin ya, minta maaf ya, khinzir atau bahasa Melayu kita sebut babi, boleh makan tak di dunia? Tak boleh. Guna tamthilan yang sama, tengok boleh makan tak di akhirat esok? Teringin tak nak makan babi? Tak teringin kan? Maka logika manusia ini ada had dia. Jangan terlebih guna hingga jadi iblis, na'udzubillahi min zalik. Sebab iblis menggunakan logika api lebih mulia daripada tanah. Sebab itu dia tak nak sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dia kata ana khairum min. Allah nak bagi tahu tamthilan engkau salah. Sebab itu juga iblis esok dia akan dimasukkan dalam neraka juga. Orang akan tanya balik soalan, api daripada api masuk dalam api tak sakit lah. Cuba ni tangan ni, apa ni isi. Masih lempang dah Luqman tengok. Sebelum sangan nak sampai dah Luqman tahan dulu. Pasal apa? Sakit Ustaz. Tak kena lagi. Sedangkan daging dengan lagi. Fikir-fikirkan, wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itu adalah satu analogi yang cukup cantik yang sudah Ustaz berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan analogi tersebut akan memberikan pencerahan kepada kita dan juga menutup perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit doa ringkas kepada Ustaz agar Allah SWT memberi keberkatan di dalam pertemuan kita pada pagi ini dalam Taman Syurga ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurang lebih 5 minit, 6 minit yang kita ada. Pertama, hargailah kehidupan kita di dunia ini dengan mengisi setiap detik dengan izin a fracture of time, benda-benda yang mendatangkan faedah dan manfaat untuk jangan ingat diri sendiri tapi seluruh manusia. Yang kedua, jangan tinggalkan taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, iaitu majlis ilmu. Esok kita ada lagi. Bahkan dipermisalkan orang yang tidak istiqamah dengan majlis ilmu itu kalbunya mati. Sebab apa? Tiada pengisian hikmah. Otak kita ini dia akan lesu, melainkan diisi dengan pengetahuan. Dia ibarat bahasa lama disebut disket, hari ini disebut thumb drive. Terjemahlah sendiri. Dia kosong, dia tak ada apa, tapi dia boleh memuatkan informasi dan maklumat. Inilah dia majlis di mana akan segarkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Dan ketiga, dah dapat ilmu, jangan syok sendiri. Kita kena sebarkan ilmu. Ingat Nabi kata balighu anni walau ayah. Satu urusan yang terbaik untuk manusia ambil daripada pekerjaan para rasul ialah menyebarkan ilmu tersebut. Tak perlu tunggu jawatan surat watikah sampai kamu dilantik menjadi rasul. Tak perlu, tak ada dah. Tak ada dah rasul, tak ada dah ya. Dan yang keempat, kita jadi manusia ni, sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ikhtiarkan kita jadi manfaat pada orang lain, bukan menyebabkan orang lain jadi sengsara. Dan yang kelima, ingat segala apa yang kita buat akan ada reward di akhirat nanti. Segala kejahatan yang kita buat akan ada penalti juga di akhirat nanti dengan izin. Maka buatlah yang baik-baik di negeri yang dia dipesan oleh Rasulullah. Tak ada ganjaran, kerana esok akan ada ganjaran dan kebajikan yang tak terhitung dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah Ustaz. Ustaz, sedikit doa ringkas Ustaz untuk menutup Ustaz majlis pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami pada hari ini membicarakan daripada kalam-Mu yang agung ya Allah, surah Az-Zukhruf ayat 68 sehingga ayat 71. Ya Allah, ada kalam bicaramu yang kami faham,
ada ketinggian dan agungnya sirah mubalaghahmu hingga kami tidak mengerti. Wahai Tuhan yang maha mengetahui, didiklah hamba-Mu yang maha jahil ini hingga kami tidak tercari-cari di dalam kegelapan yang cukup zulmah dan tidak terkeliru dalam terangnya cahaya hingga menyilaukan, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, sabarkan kami, tabahkan kami, kuatkan kami, dan ya Allah, bukakan jalan keluar daripada permasalahan dan mudarat yang sedang kami lalui ini, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan segera kami daripada COVID-19 ini dan keluarkan kami daripada pandemik yang sengsara ini, ya Allah, agar kami kembali untuk bahu-membahu, rapat-merapat dalam saf, kembali berpelukan, bertaut ukhuwah semata-mata keridaan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Maka kami mohon selamatkan Malaysia, bumi bertuah tanah air tercinta ini daripada segala kemudaratan di mana jua ia berada. Ya Allah, terbitkan daripada perut buminya barakah membuak-buak dan turunkan daripada langitnya rahmat-Mu melimpah ruah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga ilmu yang diberikan kepada kami pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan sambungan perbincangan kita pada pagi ini melalui surah Az-Zukhruf ayat 72 hingga 75 esok hari bersama juga dengan saya dan Luqman aka Cak, dan juga bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Rejab kita, insya-Allah pada esok hari. Jadi saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara. Bertemu lagi esok hari, insya-Allah, dengan rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.